Buletin Didik 25 Disember bersama saya Tarushdie Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat maju jaya kepada mahasiswa Universiti Teknologi Mara UiTM yang akan menyertai World Universities Debating Championship WUDC bermula Selasa ini di Sepanyol. Menerusi catatan di Facebook hari ini, Datuk Seri Anwar berkata beliau turut menyampaikan sedikit sumbangan kepada mereka bagi membantu pergerakan dan aktiviti sepanjang berada di Madrid. Sumbangan diserahkan menerusi Setiausaha Politik Perdana Menteri Ahmad Farhan Fauzi kepada mahasiswa berkenaan semalam. Menurut Datuk Seri Anwar, difahamkan mahasiswa dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dan Universiti Melaya UM akan turut mengambil bahagian dalam pertandingan itu. Beliau mendoakan agar mereka dapat mengharumkan nama negara. WUDC yang bermula pada 27 Disember ini hingga 4 Januari tahun depan akan berlangsung di Universidad Juan Carlos, Madrid, Sepanyol. Selaras dengan hasrat Menteri Pendidikan untuk melahirkan murid ceria, guru bahagia, Sekolah Bintara dan Negara Sejahtera mendorong dua sekolah kebangsaan Bohor Kedah dan SK Taman Kepong Kuala Lumpur mengadakan sesi lawatan penanda arasan. Program terbabit bertujuan untuk berkongsi ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengalaman antara pentadbir dan guru sekolah terlibat. Guru Besar SK Kepong Halimi Mat Rasib berkata, lawatan penanda arasan adalah satu daripada elemen modul 5 iaitu refleksi dan penilaian yang terkandung dalam program transformasi sekolah 2025. Penanda aras juga adalah satu proses yang sistematik dan berterusan untuk mengenal pasti, mempelajari, mengubah suai dan melaksanakan amalan-amalan terbaik daripada organisasi yang sama serta organisasi yang lain. Antara yang turut hadir Guru Besar SK Bohor Zainab Mustafa, guru-guru dan barisan pentadbir sekolah. Program disediakan meliputi sesi perkongsian dan pembentangan serta persembahan murid. Beberapa orang guru SK Bohor ketika ditemu ramah mengakui terdapat beberapa inisiatif yang boleh diaplikasikan oleh mereka daripada pihak SK Taman Kepong. Pada kesempatan itu, SK Taman Kepong turut berkongsi hasil kerjasamanya dengan organisasi kerajaan serta bukan kerajaan. Pada masa sama, murid SK Taman Kepong turut mengadakan demonstrasi, pembelajaran digital, showcase inisiatif kemenjadian murid serta inisiatif kelestarian sekolah. Melalui program itu, kedua-dua buah sekolah berharap dapat meningkatkan lagi personaliti, imej dan kualiti kerja guru-guru selain meningkatkan pengetahuan dalam bidang tugas masing-masing. Faktor cuaca dan risiko pergerakan tanah antara cabaran dihadapi pasukan yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat mangsa di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm Batangkali, Selangor. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Abdul Salim berkata, walaupun berdepan cabaran itu, pasukan penyelamat dapat menjejaki kesemua mangsa tragedi tanah runtuh berkenaan. Cuaca. Yang keduanya, yang menyebabkan kawasan bencana tersebut agak berisiko tinggi. Jadi itulah cabaran utama kita. Yang lain saya tidak nampak. Dari segi guna tenaga sumber manusia, kita berganding bahu secara rapat. Dari segi keperluan aset-aset jentera dan seumpamanya, kita tidak nampak sebarang masalah. Beliau berkata demikian pada sidang media di lokasi kejadian yang turut dihadiri Ketua Polis Selangor, Datuk Arjunaidi Muhammad, Timbalan Pengarah JPPM Selangor, Wan Muhammad Razali Wan Ismail dan Panglima 11 Brigadier Jeneral Fazal Abdul Rahman. Tambahnya, operasi SAR kejadian tanah runtuh tapak perkhemahan itu ditamatkan secara rasmi pada jam 12.30 hari tadi. Bagaimanapun, kerja-kerja melibatkan urusan teknikal masih dijalankan oleh jabatan dan agensi berkaitan. Ujarnya, operasi SAR di Batangkali ini boleh dijadikan rujukan dan contoh kepada kejadian bencana lain pada masa akan datang. Operasi tersebut diaktifkan sejak 16 Disember lalu selepas pihak JPPM menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 2 pagi. 31 mangsa disahkan terkorban dalam tragedi tanah runtuh berkenaan sementara 61 individu selamat daripada keseluruhan 92 mangsa yang terlibat. Waris dua keluarga melibatkan 8 mangsa yang maut dalam tragedi tanah runtuh berkenaan menerima sumbangan keseluruhan RM80,000 daripada kerajaan. Ia disampaikan Setiausaha Politik Kanan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar Maakin di Kampung Macak Baru Alur Gajah, Melaka siang tadi.
Mewakili Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menyerahkan sumbangan RM10,000 untuk setiap mangsa kepada waris keluarga terlibat Lai Hua Keong dan Tai Seng Fui. Walaupun ini merupakan ujian yang besar bagi mereka, tetapi kita harapkan sedikit sumbangan daripada Perdana Menteri dan kerajaan dapat meringankan beban terutamanya kesedihan mereka yang terpaksa ditanggung oleh keluarga di atas pemergian yang begini ya. Satu perkara yang tentunya amat menyedihkan. Hua Keong kehilangan anak lelakinya Lai Chi Sam dan menantu Lai Si Ting serta dua cucu Giselle Lai Yu Si 6 tahun dan Jonas Lai Zi Kai 2 tahun. Manakala ahli keluarga Seng Fui yang meninggal dunia ialah Yu Siu Pei dan suaminya Tai Chang Lin 35 tahun serta dua anak mereka Tai Jing Ki 7 tahun dan Tai Jing Rou 4 tahun. Dalam pada itu, Datuk Seri Syamsul Iskandar berkata, Datuk Seri Anwar menzahirkan ucapan terima kasih serta menyanjung tinggi pengorbanan lebih 250 pegawai dan anggota pelbagai agensi yang terlibat dalam SAR di tapak tragedi itu. Perdana Menteri juga berharap komitmen tinggi yang ditunjukkan anggota SAR terbabit menjadi contoh kepada agensi lain untuk melakukan yang terbaik untuk negara. Bertemu kembali. Kadang-kadang ketika musim cuti sekolah, ada ibu bapa yang pening kepala memikirkan aktiviti yang menarik untuk anak-anak. Situasi menjadi lebih rumit untuk anak-anak pada usia remaja yang sering menjadikan gadget sebagai rakan baik. Justru program Keeper-Ku menyediakan platform terbaik untuk anak-anak ini berbakti dan mendekati dunia haiwan di zoo negara serta menyelami pengalaman sebagai pekerja di zoo. Program Keeper-Ku terbuka kepada pelajar yang berumur 13 tahun ke atas. Antara pendedahan yang diberikan dalam program ini adalah peserta dapat mendalami kesukaran dan cabaran yang dihadapi oleh penjaga haiwan. Untuk memberi peluang kepada golongan pelajar dan mahasiswa bagi menimba pengalaman dalam aspek penjagaan serta pengurusan hidupan liar di dalam kurungan. Peserta ke program Keeper-Ku akan diagihkan dan dibawa ke pelbagai seksyen haiwan di sekitar zoo negara dan menjalankan tugas-tugas rutin pagi keeper. Dalam pada itu, aktiviti ini juga memberikan pengalaman yang mengujakan. Mana tidaknya, peserta berpeluang berada lebih dekat dengan haiwan yang sebelum ini hanya mampu dilihat di dalam kurungan. I find the animals interesting, so I always wanted to see that what is it like to work with this type of animals, and then I always wanted to see what is life like as in behind the scene as a zookeeper when they're taking care of the animal, like maintaining well-being and maintaining the habitat. It's been like sweeping up and cleaning up the enclosures, and sometimes we get to help with the feeding and stuff, so that's pretty cool. Mereka juga dapat merasai pengalaman memberus cengkerang kura-kura gergasi, membersihkan kandang serta memberi makan kepada reptilia itu. Peserta yang berjaya menamatkan program akan diberikan sijil penghargaan dengan syarat perlulah memenuhi tempoh minima penyertaan iaitu 40 jam. Jika bercakap mengenai aktiviti perkhemahan, pastinya ramai yang terfikir tentang berkhemah di hutan atau di tepi pantai. Namun, Muzium Negara menawarkan pengalaman perkhemahan unik melalui program Night at Museum baru-baru ini bersempena cuti sekolah. Aktiviti santai ini secara tidak langsung juga mendekatkan pelajar dengan budaya dan sejarah negara. Ikuti laporan lanjut menerusi segmen aktiviti minggu ini. Program 2 hari 1 malam pada 17 dan 18 Disember lalu disertai sekumpulan 51 pelajar. Tidak seperti aktiviti perkhemahan biasa, program ini memberi peluang untuk pelajar tidur bersama artifak-artifak yang berusia ratusan tahun sekaligus memupuk keberanian mereka. Selain acara utama bermalam di muzium, pelbagai aktiviti sampingan turut dijalankan. Antaranya lawatan ke galeri-galeri di Muzium Negara, pencarian harta karun serta pengacuan replika.
Program ini dapat membentuk kemenjadian murid melalui aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan seperti yang saya sebutkan tadi, di mana para pelajar dia dapat mengenal dengan lebih mendalam sesuatu koleksi sejarah itu, cerita di sebalik koleksi tersebut, sejarah dan signifikan koleksi di sebalik pameran tersebut. Jadi murid-murid lebih mengetahui dan mendalami ilmu tentang budaya negara kita dan juga sejarah negara kita. Dibekalkan dengan sleeping bag, peserta ditempatkan secara berasingan mengikut jantina. Bagi memastikan keselamatan peserta, urus setia dan petugas keselamatan melakukan pemantauan dengan kerap. Nama saya macam best lah sebab okey, insya-Allah tak ada gangguan. Alhamdulillah saya dapat mengenal rakan-rakan lah. Saya rasa seronok sebab masa sebelum kita nak tidur tu kita nampak pemandangan di depan, pemandangan cantik, barang-barang yang sejarah yang menarik. Tu saya rasa seronok sangat sebab kawasan sejuk dan selesa untuk tidur. Sebenarnya tak bosan sebab aktiviti-aktiviti ini dapat mencabar minda dan nilai kerjasama dengan kawan-kawan. Dan kita juga dapat tambah ilmu pengetahuan lah. Ini contoh keris-keris diraja yang mempunyai nilai-nilai sejarah. Okay, jadi kalau kita tengok sejarah Melayu, kita akan dapat satu zaman di mana dinasti bendahara, di mana apabila tamatnya Kesultanan Melayu Melaka, di mana beberapa ada putera daripada Kesultanan Melayu Melaka yang pergi lari ke Johor. Jadi apabila tamatnya dinasti tersebut diganti dengan dinasti bendahara. Jadi salah satu contohnya ialah yang terdapat di sini lah. Ini adalah satu keris yang bersejarah yang mempunyai tarikh dan juga yang mempunyai bilah yang terdapat nama baginda Sultan Abdul Jalil Riayat Shah yang berpengkalan ataupun berpusat di Riau lah ketika zaman pemerintahan baginda. Jadi tercatat juga ayat Al-Quran Innallaha ma'as sabirin dan juga tahun beliau memerintah, maknanya tahun keris ini ditempalah yang bersamaan dengan 1712 Masihi. Jadi pada awal abad ke-18. Lagi usaha memastikan seni budaya dan warisan bangsa kekal dipertahankan, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN menganjurkan kem kesenian kanak-kanak kebangsaan baru-baru ini. Kem disertai 233 pelajar sekolah rendah dan menengah dari seluruh negara. Kem yang julung kali diadakan ini berlangsung selama 5 hari di Melaka. Ia dianjurkan bersama Kerajaan Negeri Melaka, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya serta Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Ia adalah satu usaha untuk menghimpunkan remaja berbakat cemerlang dalam bidang tari, teater, muzik dan permainan tradisional gasing di bawah program bimbingan seni budaya. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Kebudayaan dan Kesenian JKKN, Rosnan Nordin, program bertujuan mengenal pasti kumpulan tunas budaya negeri yang berusia 7 hingga 10 tahun yang cemerlang untuk diberi pendedahan dan berkongsi pengetahuan serta pengalaman masing-masing. Kita kumpulkan mereka ini dalam kompaun kita untuk melatih mereka dengan ilmu baru. Di samping itu, kita juga menyerapkan konsep elemen motivasi. Jadi kalau mereka mengambil bidang tari, teater, muzik, kan, dan juga mereka ambil juga tentang yang lain itu, dan apa ke arah mana pada industri ini akan datang kalau dia tidak ada pelapis. Majlis penutupan rasmi kem kesenian kanak-kanak kebangsaan itu disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam pada konsert apresiasi kanak-kanak cemerlang yang diadakan di Air Keroh. Menerusi persembahan pentas itu, semua peserta turut diberi peluang untuk menunjukkan bakat masing-masing secara profesional. Saya belajar banyak benda. Contohnya macam kena berdikari. Memang semua budaya kita kena belajar sekali, kesenian Melayu semua. Seronok. Sepanjang saya dekat sini, saya dapat belajar ilmu yang baru macam tentang budaya, tarian tradisional, lepas tu pasal tarian istana, dan tarian rakyat. Masa dekat sini saya belajar banyak pengalaman yang baru dengan kawan-kawan, jumpa dengan kawan-kawan.
baru kita belajar. Acara Gilang Gemilang itu turut disiarkan menerusi media sosial rasmi JKKN. Selepas 2 tahun tidak meraihkan Hari Natal secara terbuka akibat pandemik COVID-19, sambutan perayaan itu di perkampungan Portugis Bandar Hilir, Melaka disifatkan agak meriah pada tahun ini. Jika sebelum ini tiada sebarang hiasan dibuat oleh penduduk, tahun ini setiap rumah dihias dengan pokok Krismas. Tidak kurang juga meriahnya di kawasan sekitar perkampungan itu yang turut dihias termasuk ucapan dalam bahasa Portugis lama yang menarik perhatian pengunjung. Dia meriah sikit sebab dah lama COVID. Tahun lepas pun kita ada sambutan tapi ada banyak orang tu dia sedikit was-was. So bukan ramai yang balik mengunjung keluarga besar macam tu lah. Tapi tahun ni ramai. Macam semalam saya ingat dekat kampung aja ada dekat 10,000 orang mengunjung. Sebab orang yang datang tu melawat dekat kampung ni tak berhenti-henti. Marina yang ditemui di kediamannya menjelaskan tidak banyak perbezaan antara masyarakat Serani berketurunan Portugis di Melaka dengan penganut Kristian di negeri lain. Sebagaimana masyarakat lain di negara ini, katanya sambutan Krismas bermula dengan upacara keagamaan di gereja sebelum berkunjung ke rumah sanak saudara terdekat. Lazimnya, tradisi rumah terbuka diteruskan sehingga pada sambutan Tahun Baharu. Apa yang membezakan ialah juadah yang wajib disajikan oleh masyarakat Portugis pada setiap Krismas iaitu kari ayam dibel. Sementara itu, menantunya yang berketurunan India, Tivian Nadan menyifatkan merayakan Krismas buat pertama kali bersama keluarga baharunya itu sebagai satu pengalaman yang menarik. Ini kerana terdapat perbezaan tradisi sambutan antara keluarganya dan keluarga isterinya. Makanan beza, makanan tradisional tu yang beza lah. Biasa untuk Indian, biasa dia macam tosek, idli. Biasa untuk perayaan punya hari lah. Tapi untuk Portugis punya, dia macam double curry lah, cili padi chicken dan memang macam tu lah. Dia macam more to western dan kampung side ada campur sikit lah. Bom Natal, bom Anu, tudo bem. Sukan, skuad bola sepak Harimau Malaya berjaya mencatat kemenangan kedua berturut-turut dalam aksi kumpulan B saingan Piala AFF 2022 apabila menundukkan Laos 5-0 semalam. Kemenangan itu menyaksikan skuad bimbingan Kim Panggon naik ke tangga teratas kumpulan sebelum berdepan ujian sebenar menentang Vietnam di Hanoi. Panggon melakukan 8 pertukaran dalam kesebelasan utama pemainnya ketika turun menentang Laos di Stadium Nasional Kejaril. Skuad negara jelas tercari-cari rentak di awal permainan namun selepas beberapa kali menggasak, Malaysia akhirnya berjaya menyingkap gol pembukaan pada minit ke-29 menerusi penyudah pemain naturalisasi Sergio Aguero. Kekal 1-0 sehingga tamat separuh masa, Harimau Malaya menampilkan corak permainan berbeza supaya bersambung babak kedua. Hasilnya, Faisal Abdul Halim berjaya menggandakan jaringan minit ke-65 sebelum pemain lincah itu sekali lagi mencetak nama selaku penjaring untuk gol ketiga 3 minit berselang. Minit ke-77, Harimau Malaya tambah selesa apabila pemain gantian berusia 19 tahun Hakimi Azim Rosli meledak gol keempat sebelum Stuart Wilkie melengkapkan kemenangan 5-0 skuad negara 3 minit sebelum tamat masa permainan. Kemenangan itu menyaksikan Harimau Malaya naik ke tangga teratas kumpulan B dengan 6 mata. Skuad negara berangkat ke Hanoi hari ini bagi menghadapi aksi ketiga menentang juara 2 kali Vietnam di Stadium Linzing Selasa ini. Rata-rata pemain kini dilihat lebih yakin untuk beraksi selepas meraih 2 kemenangan berturut-turut. Walaupun berdepan jadual padat selain terpaksa menempuh perjalanan jauh, kem negara jelas tidak terjejas dan terus bersemangat untuk meraih lagi kemenangan di Hanoi.
Tumpuan pastinya terarah kepada pemburuan 3 mata tambahan selepas mengutip 6 mata penuh pada 2 perlawanan sebelum ini. Rata-rata pemain tidak sabar untuk berdepan Vietnam antara pasukan yang menewaskan skuad negara pada kempen 2020. Sentuhan Majlis Kim Panggon terus ditagih buat pemain menguji kekuatan sebenar. So saya rasa kat situ siapa yang bermain untuk menentang Vietnam, saya harap player-player bagi 100% dan dapatlah sekat daripada serangan yang diberikan oleh Vietnam nanti. Kali terakhir Malaysia berjaya mengatasi Vietnam di Stadium Minxing adalah pada kempen 2014 dengan keputusan 4-2. Dalam satu lagi aksi kumpulan B, Singapura dipaksa bekerja keras sebelum menewaskan Myanmar 3-2 di Stadium Jalan Besar. Myanmar terlebih dahulu di depan menerusi jaringan Maung Maung Luing minit ke-34. Tersuntak, Singapura kembali memperkemas corak serangan dan hasilnya Ilhan Fandi berjaya menanduk masuk gol penyamaan sebelum tamat babak pertama. Bersambung babak kedua, giliran Singapura memimpin permainan melalui Shah Syahiran minit ke-48. Namun Myanmar mengimbangi semula permainan sekali lagi hasil sentuhan Maung Luin minit ke-66. Ketika Myanmar terus garam menggasak, Syawal Anwarin muncul wira Singapura apabila meledak gol kemenangan selepas memanfaatkan hantaran jauh penjaga gol Saiful Nizam minit ke-74. Kemenangan itu menyaksikan Singapura yang baru memulakan saingan pada kempen kali ini berada di tangga ketiga dengan 3 mata. Myanmar yang sudah mengharungi 2 perlawanan kekal di tangga keempat tanpa sebarang mata. Perasmian Festival Sukan Musim Sejuk di China telah dilangsungkan di Harbin semalam. Acara perasmian disertai peminat sukan dari seluruh negara termasuk Beijing, Shanghai, Chongqing dan Hebei. Hampir 1,500 aktiviti ais dan salji telah disediakan untuk orang ramai sehingga April 2023 di seluruh negara, khususnya di wilayah-wilayah yang menerima salji tebal. Dimulakan pada 2014, festival ini menyasarkan peningkatan penyertaan orang awam dalam aktiviti dan sukan musim sejuk. Untuk tahun ini, ia dijangka menarik 150 juta penyertaan daripada orang awam. Selain wilayah utara, sukan musim sejuk juga popular di beberapa bandar di selatan China yang menerima salji. Di Sichuan dan Hubei misalnya, banyak resort ski sudah dibina untuk mengalu-alukan kedatangan atlet profesional, amatur dan kanak-kanak. 骑完这个自行车，更感觉浑身都热气腾腾的了，一点都不冷。地今天顶门赶到第一趟缆车，然后上2800滑下来，然后新疆的雪果然是名不虚传，然后粉粉的，滑起来感觉挺好的。 China telah mencapai sasaran 300 juta penyertaan dalam sukan ais dan salji menerusi penganjuran Tamasya Olimpik Musim Sejuk 2022 di Beijing pada Februari lalu. Paparan aksi Santa Claus bersama hidupan merin di Florida, Amerika Syarikat mengakhiri Buletin Didik yang bertujuan mengutip dana tahunan untuk kanak-kanak yang memerlukan. Saya Tarushdin Muhammad Nazri, selamat menyambut Hari Natal untuk semua yang meraikannya. Salam hormat dan jumpa lagi.